Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan tajuk ataupun bab 3 elektrik, bab tingkatan 5. Okey, mari kita tengok. Hari ini kita akan spesifik kepada soalan esei bahagian B dan juga bahagian C. Jadi kita ada untuk elektrik kita ada 4 topik, iaitu yang pertama 3.1 arus dan beza keupayaan. Yang kedua, rintangan 3.2 rintangan resistor. Yang ketiga 3.3 daya gerak elektrik electromotive force. 3.4 electrical energy and power tenaga dan kuasa elektrik. Okey, kita mulakan dengan tajuk yang pertama dulu, iaitu arus dan beza keupayaan. So kita pergi pada soalan ni yang dalam buku hitam tu adalah soalan nombor 3 bahagian B. Okey, kita teruskan. Okey, soalan berbunyi begini. Ini adalah SPM 2010. Okay, diagram 12.1 shows a candle flame placed between two metal plates P and Q. Okay, rajah 12.1 menunjukkan nyalaan lilin diletakkan di antara dua plat logam P dan Q. Okay, so lilin diletakkan antara dua plat logam dan plat logam tersebut disambungkan kepada begalan kuasa kan. So the metal plate are connected to an extra high tension EHT supply which produce a strong electric field between P and Q when the switch is on. So plat-plat logam itu disambungkan kepada sebuah bekalan voltan lampu tinggi VLT yang menghasilkan suatu medan elektrik yang kuat antara P dan Q apabila switch dihidupkan. So soalan pertama, what is the meaning of electric field? Apakah yang dimaksudkan dengan medan elektrik? So, kita ada jawapan yang untuk yang diberikan. Yang pertama ialah a region where electric charges experience forces. Kawasan di mana cas elektrik mengalami daya. So, apakah maksud daya? Daya ni bermaksud daya tarikan, daya tolakan. Cas yang sama akan mengalami daya tolakan. Cas yang bertentangan akan mengalami daya tarikan. Itu yang dimaksudkan dengan mengalami daya. Okey. Okey, soalan seterusnya. What happens to the candle flame when the switch is on? Explain your answer. Apakah yang berlaku pada nyalaan lilin apabila switch dihidupkan? Okey, so apa yang berlaku pada dia soalan, kalau soalan macam ni ditanya what happen to the candle flame when the switch is on, maksudnya kena explain lah apa yang kita nampak pada lilin tersebut. Jadi, lepas tu you kena explain your answer. Terangkan. Jadi, kita ambil yang pertama. Apa yang kita nampak? So, kita akan nampak nyalaan api tersebar kepada dua bahagian. Nyalaan ke plat negatif lebih besar. The candle flame spread out into two opposite direction. The spread toward the negative plat is wider. Maksudnya, kita ada apa nama? Okey, kat sini api kita. Okey, kita ada plat sini kan. Jadi kita ada plat negatif. Kat sini kita ikut sini lah. Katalah ini positif. Kat ini plat positif. Biasanya lah yang kiri positif. Yang kanan ni adalah plat negatif. So kita tulis sini. Dan api ni akan tersebar dua. Dia akan pecah dua. So ini akan pergi macam ni. Dan yang ni akan nampak ini dia lebar. Kalau you buat eksperimen ni memang boleh nampak kan. Okay, so ini ion ni bercas negatif kat sini. Sini bercas positif. So dia akan tersebar ke bahagian negatif tu lebih besar. Itu pematian kita nampak lah. Okay, candle lilin. Okay, kemudian kita terangkan. Terangkan kenapa. Ada dua nak terang ni. Kenapa dia sebar. Satu lagi nak terangkan kenapa yang ke plat negatif tu lebih besar. So, kita ambil yang pertama. Jadi, haba mengionkan molekul udara. So, dalam api ni ada molekul udara. So, molekul udara ni akan dibahagi kepada ion positif, ion negatif. Dan poin ketiga, charge positif attracted to negative plat. Charge positif tertarik ke plat negatif dan sebaliknya lah. Charge negatif tertarik ke plat positif. Dia macam ni lah. Ataupun charge tertarik kepada plat yang bertentangan. Apa boleh jawab macam tu. Okay, lepas tu kita nak explain pula kenapa nyalaan api ke bahagian plat negatif lebih besar. Ni jawapan ni mudah je lah sebab charge plat ion positif lebih berat. Ion positif ion is heavier. That's why dia lebih condong ke plat negatif.
Itulah jawapan dia untuk menerangkan bahagian lilin ni. Okey. Okey, settle. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Ini adalah soalan yang 10 markah kan. So, kita tengok soalan dia. Diagram 12.2 shows 4 circuit W, X, Y and Z containing 3 dicell of electromotive force EMF 1.5 volt each, 2 bulbs label 2 volt, 0.5 watts and resistance R. So, Raja 12.2 menunjukkan 4 litar W, X, Y dan Z yang mengandungi 3 sel kering dengan daya gerak elektrik DGE setiap satu 1.5 volt. 2 mentol berlabel 2 volt, 0.5 watt dan sebuah perintang R. So, kita ada 3 lah. 1 sel, 1 mentol, 1 lagi perintang. R berlabel R. Okay, so soalan dia, you are required to determine the most suitable circuit that can be used to light up the bulb with normal brightness. You may need to do some calculation. Anda dikehendaki menentukan litar yang paling sesuai untuk menyalakan mentol-mentol itu pada kecerahan normal. Anda mungkin perlu melakukan pengiraan. Jadi dia bagi clue lah. Study the specification of all the 4 circuit based on the following aspect. So, kaji spesifikasi ke-4 litar itu berdasarkan aspek-aspek berikut. Okay, yang pertama, the type of connection of the cell, iaitu jenis sambungan sel. Yang kedua, the connection of the terminal of the cell, sambungan terminal sel. Yang ketiga, the connection between the resistor and the bulb, sambungan antara perintang dengan mentol. Dan yang keempat, the type of connection of the bulb, jenis sambungan mentol. Okey, macam mana kita nak buat benda ni? So, kita faham dulu. Maksudnya, apa maksud kecerahan normal? Jadi, mentol tu, dia berlabel 2 volt. Okey. 2 volt. 0.5 watt. Ni dia punya ciri-ciri dah. Jadi maksudnya mentol tu kena dapat 2 volt. Nak menyala dengan kecerahan normal, voltan dia mesti 2 volt. Tu maksud dia. Okay. So, makna kata kita kena tengoklah yang mana yang susunan yang sesuai. Okay, kita ambil yang pertama dululah. Yang mudah ialah apa? The type connection of the cell. So, kat sini kita ada 3 disambung secara selari. So, sini 1.5 volt. Sini pun dapat 1.5. Sini pun 1.5. Tapi, keseluruhannya ialah selari. Dia akan dapat 1.5 lah 1.5 volt. Maksudnya bulb ni akan dapat 1.5 volt. Yang ini pun 1.5 volt. Disusun secara selari kan. So, makna kata tak cukup lah kan. Dia mesti 2 volt. Jadi, kita dah tolak lah. Circuit Y tak boleh. Sebab dia bulb dia tak dapat voltage yang cukup. Iaitu 2 volt. Okay. So, kita pergi seterusnya. Sebabnya jawapan kita sama ada Y, X, Z lah kan. So, ini sesiri. Okay. So, kita setuju kita pilih sesiri ataupun series connection of the cell. Jadi, maksudnya kalau series, ketiga-tiga ni dapat over 4.5 volt lah. So, bila 4.5 volt, jadi dia boleh lah dapat lebih pada 2 volt lah. Tapi, nak kena ambil kira pula. Kalau 4.5 volt, 2 volt ni dah tak boleh lah. Dia terbakar kan. So, confirm lah ini out lah. Circuit Y pun dah out. Sebab apa? Dia tak boleh kan. Sebab ini dapat direct. Ni 2 volt. Sebab ni semua selari kan. Sebab yang ni dia akan dapat 4.5 volt. So, dia lebih pada 2 volt. Dia akan terbakar lah. So, ni tak boleh. Okay. So, kita akan pergi sama ada X ataupun Z. Okay. Mari kita tengok seterusnya. Jadi, satu selesai. Okay, the connection of the terminal of the cell. So, maksudnya sel ni biasanya, dia mudah kan. Kalau kita susun sel, kita ada sel kan. Ada sel. Kalau cikgu buat macam ni positif kan. Ni negatif. Okay, sambung sini. Ni positif, ni negatif. So, apa kita buat? Yang positif akan sambung kepada yang negatif, betul? Yang ini pula sambung kepada sel yang seterusnya lah. Negatif ni kan pergi sini, betul tak? So dia daripada positif ke negatif. Itulah sambungan dia. Kan? Itu yang kedua settle. Okay, kita pergi yang ketiga. The connection between the resistor and the bulb. So kat sini Y tadi dah out lah. So resistor dia duduk kat sini kan, tak boleh. So kita tengok sama ada pilihan kita yang ini dengan yang ini. Okay, mari kita tengok sini dulu. The connection of the bulb. Kita ambil yang sambungan bulb tu. Yang mana yang mudah? Bulb kan. So, dia ada dua pilihan. Sama ada selari ataupun siri. Okay, kita tengok sini. Kalau sini kita kira lah. 2. So, ni dapat 4. Kan.
So, ini dapat 4.5 tadi kan. So, ini 4.5 volt. Sini dia akan dapat 2 um, macam mana 2 volt. Jadi 2. So, dapat jumlah dia 4 kan. Okay, yang ni tak tahu berapa lah kat sini. Tapi senang nak tengok. Dia menyala dengan normal. Sebab yang ini 4.5. Okay, kita kira lah. So, kita kira satu-satu. Okay, sini dapat 2 volt. Ini 2 volt. So, 4. So, kat sini cuba tengok. Dapat tak 0.5 volt? Boleh kira je lah. 0.5 volt. So, macam mana kita nak kira? Okay, macam mana kita nak kira? Kita kena tengok arus dia. Macam tu, ya. Sini. Kalau sini 2 volt, sini 0.5. Jadi, I kat sini berapa? I sini ialah P bagi V kan. Sebab formula kan. So, P dia 0.5 bahagi 2. Berapa tu? Okay, 0.5 bahagi 2. Ke terbalik? 0.5 bagi 2, 0.25 lah. So, ni 0.25 ampere. So, kat sini 0.25 ampere. Sini pun 0.25 ampere juga kan. Sebab dia siri kan. Ini pun I dia ialah 0.25 ampere. Okay, ni 25, 25. Jadi kat sini automatik lah. I dia ialah apa? I ialah 0.25 ampere. Betul? Jadi, kita kira. Berapa voltage kat sini? So, kita kira je lah. V equals to I, IR. So, I dia katalah 0.25 tadi. Okay, R dia ialah apa? R dia ialah 10 kan. So 0.5 dan kita dapat 2.5 volt. Okey, kat sini dah ada 2.5 tapi dia 2.5. Jadi tapi kita kira kat sini dia hanya 0.5 volt kan. Mana ni? Kita kira sepatutnya kat dekat perintang ni, alamak mana cikgu punya ni. Okey. Jadi dekat sini jadi R ni kan. Dekat sini sepatutnya dapat 0.5 volt. Tapi bila kita kira, dia kalau ikut kiraan sini, dia sepatutnya 2.5 volt. Dia tak dapat 0. Dia lebih kan. So, kalau 2.5 volt, sini dah 4. 2, so dah jadi 6. So, automatik dia dah lebih lah. Daripada yang dia dapat 4.5. So, tak boleh lah. So, ni out lah. Out. Sebab apa? Maksimum 4.5 kan. Tapi dia dapat sini, kalau kira sini 2.5 campur 2 dah jadi apa? 2, 4. 4 campur dah 6.5. So tak boleh. Jadi tak ada pilihan kita lah. Kita pilih X. Mari kita confirmkan X. Macam mana kita dapat X? Okey, kita buat sini lah. So apa kita kira ialah sini I dia ialah I yang lalu sini ialah apa? 0.25 kan? Dekat sini pun 0.25 kan arus dia. Jadi sebab ini adalah selari, bila selari maka kat sini akan jadi 0.5 lah kan ampere. I dia. I dia ialah 0.5 ampere. Kenapa 0.5? Sebab dia yang ni siri, dia pecah dua kan. Dia dapat 0.25, 0.25. Okay. Lepas tu mari kita kira voltage dekat sini. So voltage dia kita dapat V equals to I. I kita ialah apa? 0.5, betul? I dia darab dengan 5. 0.5 darab 5 ialah apa? 2.5 volt. Nampak tak? So, kat sini 2.5 volt. Yang ni ialah 2 volt, betul? So, ini pun 2 volt kan? So, memang betul lah jawapan kita ialah apa? 4.5 volt. Jadi, pilihan kita adalah X. Itu dia jawapan dia. Okay, harap faham lah cara nak kira. Yang ni soalan ni agak tough sikit lah sebab dia melangkaui scale yang kena lebih sikit lah untuk mengira kan. Itu. Okey, jadi kita tengok dia punya jawapan. Kita pilih X. Okey, jawapan kita yang pertama ialah apa? Sel kering susun siri lah. Drive set in siri. Kenapa tadi kita dah bincang? Supaya voltan bertambah. Increase voltage. Asalkan DGE lebih besar dari 2 volt. To produce EMF greater than 2 volt. That's why we need more than 2. Kalau tidak, kalau parallel tadi dia 1.5 kan. So 1.5 tak boleh lah. Okay, yang kedua tadi kita pilih positive terminal cell to negative lah. Okay, supaya apa? Current flow lah. Bulb lights up. Okay, positive ke negative terminal. The next factory lah Okay, next kita ada connection resistor and bulb in series. Sambungan rintangan dan meter dalam siri. Maksudnya kita ada 5 ohm. Okay, 5 ohm macam ni.
sambung dengan perintah ni kan, dia mesti dalam in series. Kalau kita ambil, Allah, sekejap Kalau kita ambil yang ini tadi, ini parallel tak boleh. Yang ini pun tak cukup. Dia memang series tapi dia lebih kan tadi kita kira kan. So tak boleh. So that's why kita pilih sebab tu kena kira lah buat calculation lah. Jadi jawapan kita, make sure the voltage across the bulb does not exceed 2 volt. Bulb will not burst lah. Kalau tidak, macam yang Y tadi lah kan, dia akan dapat 4.5 volt setiap bateri, jadi dia akan terbakar lah. So, pastikan voltaj merentasi meter tidak melebihi 2 volt. Mentor tidak meletup atau jumlah arus ialah 0.5 ampere. Okay, ni cerita buat kiraan tadi So, bulb kita, untuk setiap bulb, P bagi V, kita dapat 0.5 bagi 2 bersamaan apa? 0.25 ampere. Jadi total dia yang dekat R tu lah. Dia adalah 0.25 darab 2 dapat 0.5 ampere. Maksudnya arus yang mengalir melalui perintah 5 ohm ni adalah 0.5 ampere. Jadi kita kira balik voltage dia. V untuk bulb tu 2 volt kan. Okay, sebab ni kongsi, bukan dia dapat 2 volt, ni pun 2 volt. Tapi V untuk R kita dapat 0.5 darab 5 ialah apa? 2.5. So 2.5 campur 2, kita akan dapat apa? 4.5 volt. Jadi ngam-ngam lah, cantik lah itu. Okay, next ialah kita pilih soalan yang seterusnya. Connection of bulb is parallel lah. Sambungan mentor seri. Hasilkan voltaj merentasi setiap mentor ialah 2 volt. Kan? Ataupun kurangkan rintangan, ataupun tambah arus, ataupun jawapan paling mudah ialah apa? Jika satu mentor terbakar, mentor lain terus menyala. If one bulb blow, another bulb still function. Okay. Ni, to produce voltage across each bulb is 2 volt, reduce resistance. Okay. Alright, tu jawapan kita lah. So, kita pilih apa tadi? X lah. So, pilihan jawapan yang kita buat tadi lah. Untuk kolom yang bahagian kiri tu kan. Kenapa kita pilih. Okay. Boleh faham untuk soalan apa yang 10 markah ni. Okay, kita berada pada soalan pengiraan. Sebab ni adalah section B. Section B memerlukan pengiraan kan. 5 markah. So, dia bagi diagram ni. So, circuit diagram. Baca soalan. Diagram 12.3 shows an electric circuit. Rajah 12.3 menunjukkan litar elektrik. So, dia bagi EMF cell tu dia bagi 2 volt. So, kat sini kita tulis je lah label. EMF kita ialah, so, E sama dengan 2 volt. Kemudian, internal resistance. Okay, R kecil kita ialah 1.0 ohm. Buat macam ni senang. Calculate the reading of ammeter. Okay. Bila switch S1 is on. S1 saja on. Yang ni tak kan. So, maknanya arus akan ikut sini lah. Daripada sini, ammeter pergi ni, pergi 5 je. So, dia tak lalu 12 kan. So, kita nak pakai formula apa ni? Dia bagi R. R dah bagi apa? 5 ohm. Okay, 5.0 ohm. So, kita nak kena cari I. Okay, apa formula yang melibatkan E, R kecil, R ni? So, kita ada E ialah, so, kita buat apa? E sama dengan, apa yang kita ada? R dengan I ada. So, kita pakai ni lah, I. Betul tak? R besar tambah R kecil. Betul tak? So, kita ada 2. I kita nak cari. Okay, R besar ialah 5. R kecil ialah 1. Betul? So, kita ada 6 lah kan? 6 I. Jadi, I kecil, I besar ialah berapa 6. 2 bagi 6 Okay, 2 bagi 6. Berapa 2 bagi 6? Kena pakai kalkulator lah. Okay, sekejap cikgu cari jawapan. Oh, cikgu dapat 0.33 lah. 0.33 ampere. Tu jawapan kita yang pertama. Okay, ni mudah. Okay, lepas tu kalau both dia on. On kan ni. Ni pun ni. So, sekarang arus akan. Okay, ni on. Ni pun on. So, dia akan pecah sini kan. Daripada I. Pecah sini. Pecah sini. So, apa senang cerita. Kita nak cari I kan. So, kita cari ni lah. Kita panggil apa rintangan berkesan. Equivalent resistance kan. So, kita ada ni parallel kan. So, kita buat apa dulu? So, kita ada 1 per R besar sama dengan apa? 1 per 5 tambah 1 per 12. Betul kan? So, nak cari R kecil So, R. So, tekanlah kalkulator. Dan dapatkan jawapan. Okey, ni jawapan dia. Cikgu dapat ni 3.53. 3.53 ohm. Kalkulator lah kan.
So, dah dapat R ni, masuklah balik dalam formula yang ni tadi. Pakai balik. So, E sama dengan I besar. Okey, R kita dah kira tadi kan, 3.53 campur dengan berapa R kecil? 1. So, kita dapat E dia 2. I dia nak cari kan, 4.53. So, carilah jawapan. Okey, dan cikgu dapat 0.4415 ampere. So, lebih pada 3 titik belah lah, cantik. Tu ni jawapan dia. Okey. Alright. So, boleh faham soalan ni? Untuk soalan ni agak tough lah soalan ni. Memang ni, sebab ini ada pilihan, so mungkin ramai tak boleh jawab. Tak nak jawab soalan ni kan. Malah takut kan. Tapi tak apa, kita cuba. Kita praktis lagi insyaAllah. Jadi dia tak ada masalah pun sebenarnya. Kita praktis, insyaAllah kita dah dapat apa dia punya method lah, teknik kan yang betul macam nak selesaikan masalah kalau ada gitar macam ni lah. Okay. Okey lah, kita stop di sini dulu untuk apa ni bahagian esei soalan yang pertama. So kita sambung kemudian. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terima kasih.